Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Okay, bertemu kita sekali lagi dalam kelas online bersama saya Aizat Ismail. Okay, saya harapkan anda semua tetap setia berkampung di rumah masing-masing, duduk di rumah masing-masing, jangan bergerak ke mana-mana kecuali kalau ada hal-hal yang penting, macam nak pergi beli barang, keperluan, beli makanan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah hari ini masuk hari yang ketiga, kita dalam tempoh kata movement restriction lah, di sepanjang 14 hari, dan saya harapkan anda semua masih bertahan, bersabar, banyakkan beristighfar, banyakkan bersyukur dan duduk saja diam-diam di rumah. Buatlah apa-apa yang patut kat rumah tu. Macam saya ni, kita buat kelas online, sekurang-kurangnya kita bolehlah mengisi masa lapang bersama-sama, kan? Okey, siapa yang dah join tu tolong sharekan video ni, sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung semula topik perbincangan kita daripada semalam, yang macam saya dah war-warkan sebelum ini. Insya-Allah saya akan teruskan kelas online untuk membincangkan tentang buku saya, tips mudah jual beli hartanah setiap hari, bermula daripada semalam, sehinggalah tempoh kita dikuarantinkan ataupun restricted movement ni selesai lah. Okey, insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa hal, saya akan bersama dengan tuan-tuan perempuan semua setiap hari. Okey, dan kita teruskan, sambung balik apa yang kita dah bincangkan semalam. Kalau semalam saya dah bincang bab pengenalan, bab pengenalan, yang mana kalau kita boleh recap balik bab pengenalan ni. Okey, kalau kita boleh recap balik, semalam saya dah terangkan perbezaan di antara pindah milik yang kita perlu buat sekiranya hartanah kita tu dah ada geran, macam mana cara nak uruskan pindah milik tu. Dan kalau sekiranya hartanah kita belum ada geran, belum ada geran individu, macam mana kita nak teruskan urusan jual belinya. Okey, jadi untuk hari ini, kita akan teruskan dengan topik bab 1, sebelum jual rumah. Okey, so masing-masing dah bersedia ke dengan e-book masing-masing? Saya harapkan semua dah bersedialah. So kalau masih lagi belum dapatkan e-book saya, boleh dapatkan e-book tersebut dengan segera. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan bab 1 sebelum jual rumah. Okey, alright. So jika tuan-tuan perempuan berhasrat untuk menjual rumah, jadi apa yang tuan-tuan perempuan perlu lakukan sebelum proses jual rumah tu ataupun proses pembelian rumah tu boleh dibuat. Jadi kita tengok siapa yang dah join dulu. Saya nampak Sarizan dah masuk. Sarizan daripada daripada Pekan. Waalaikumsalam. Salam Jumaat Sarizan. Tapi hari ni kita tak boleh nak solat Jumaat di masjid, jadi kita sama-sama solat Zuhur saja di rumah lah. InsyaAllah kalau kita akur dengan perintah kita punya pemimpin, insyaAllah pahalanya tu akan sampai juga, kan, macam mana sekalipun, sebabkan dah ada arahan daripada pemimpin kita, jadi kita teruskan je lah apa yang terbaik untuk maslahah ataupun kebajikan masyarakat secara umumnya. Jadi salam Jumaat kepada semua. Alright. Kita teruskan bab 1 sebelum jual rumah. Jadi jika tuan-tuan perempuan berhasrat untuk menjual hartanah, menjual rumah ataupun kedai ataupun tanah ataupun macam-macam sekali lah. Kalau kita namakan hartanah ni macam-macam lah. Commercial lot pun termasuk juga hartanah, kan. Jadi kita kena tentu sahkan, kita kena pastikan sama ada status hartanah yang anda nak jualkan tu macam mana statusnya. Okey, Taufik pun dah join. Terima kasih Taufik. Assalamualaikum. Right, so siapa-siapa yang dah join ni, Sarizan, Taufik ni, tolong sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join lah.
rancangan live kita pada hari ini, dan ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian yang saya cuba nak ceritakan pada anda semua pada hari ini. Alright, so jangan lupa ambil pen dan kertas, catat apa yang saya cuba tekankan. So bab 1 sebelum jual rumah. Hari ini kita punya topik perbincangan bab 1 sebelum jual rumah. Okey. So bila kita cerita tentang status hartanah, status hartanah yang saya maksudkan tadi adalah yang pertama, sama ada status hartanah tu freehold ataupun leasehold. Okey, so bila kita cakap pasal freehold ni maksud dia pegangan kekal. Pegangan kekal, okey. Jadi bila kita cerita tanah yang berpegangan kekal ataupun berstatus freehold ni, maknanya dia tidak ada tempoh pajakan macam tanah-tanah berstatus leasehold. Okey, jadi kena faham status freehold ni, maksud yang mudah ataupun maksud yang orang kata apa, simple untuk kita fahami adalah tanah yang berstatus freehold tidak ada tempoh pajakan. Dia maknanya tanah berstatus freehold ni dia kekal selama-lamanya lah. Pegangan tu pegangan kekal. Okey. Kalau misal kata dalam geran tu kita tengok geran untuk selama-lamanya, jadi dia maklumlah bahawa geran tu adalah berstatus freehold. Okey. Faham Okey, so saya harap masing-masing tak terkeliru lah dengan pegangan kekal ni. Jadi bila kita tengok dalam geran tu pegangannya berstatus kekal ataupun selama-lamanya, jadi secara tak langsung kita faham bahawa geran tu berstatus freehold. Okey. Yang kedua, status tanah tu leasehold. Okey, apa beza yang leasehold ni tadi? Okey, status hartanah leasehold ni biasanya dalam geran tu dinyatakan ada tempoh pajakan tertentu. Yang kebiasaannya tempoh pajakan ini adalah 99 tahun. Dan bila status tanah tu berpegangan leasehold, dia ada tempoh tamat lease tersebut ataupun tempoh tamat pajakan tersebut. Okey, kalau misal kata tempoh pajakan tu 99 tahun, diberi milik pada katalah diberi milik pada tahun 1980, maknanya kita kena tengok kat situ dalam geran tu ada sebutkan dia punya tempoh pajakan tu tamat pada bila. Okey, dan jangan risau, jangan takut, ada setengah orang yang tanya saya, okey, kalau beli leasehold ni macam mana pula tuan kan? So nanti bila dah tamat tempoh pajakan tu nak buat macam mana? Kan? Okey, boleh ke kita still duduk lagi rumah tu dan kita masih lagi boleh orang kata continue teruskan kita punya pemilikan ke atas tanah berstatus leasehold tu tadi. So jawapannya adalah boleh, tak ada masalah. Cuma yang status leasehold ni bila dah hampir nak tamat tempoh pajakan tu, tuan-tuan dan puan-puan perlu memohon untuk melanjutkan tempoh pajakan tersebut. Okey, boleh buat lanjutan ke atas tanah yang berstatus leasehold. Maknanya pegangan tu boleh dilanjutkan lagi. So jangan risau, jangan takut. Kalau ada hartanah-hartanah yang tuan-tuan puan-puan nak beli, kalau tuan-tuan puan-puan tengok tanah tu berstatus leasehold, boleh teruskan beli, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Cuma kena faham bila kita dah nak hampir tamat tempoh lease tersebut, tempoh pajakan tersebut, kita perlulah memohon untuk melanjutkan tempoh pajakannya. Okey, nak mohon dengan siapa? Permohonan tu perlu dibuat kepada pihak berkuasa negeri ataupun kita panggil yang paling mudahnya pejabat tanah lah. Dan permohonan untuk melanjutkan tempoh lease ni biasanya ada syarat-syarat tertentu yang kita perlu patuhi. Antaranya adalah kita perlu membayar apa yang dipanggil land premium. Land premium ni yang kita perlu bayar kepada pihak berkuasa negeri, dan berapa kadar yang dikenakan tu bergantung kepada pihak berkuasa negeri masing-masing, dan juga bayaran tu perlu dibuat terlebih dahulu sebelum sambungan list tersebut boleh disambungkan. Okey, faham Right. So kalau ada yang tak faham tu boleh tanya soalan kepada saya, dan kita buat sesi kelas online ni secara two-way communication. Kita tak nak saya cakap seorang-seorang kat sini. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan berkenaan dengan apa yang saya utarakan ni, boleh bertanya kepada saya, insya-Allah. Okey.
So Asrul pun dah masuk. Okey, Waalaikumsalam. Okey. Asrul kat mana tu? Ada dekat rumah ke? So masing-masing masih kat rumah lah ni. Saya percaya semua ni adalah law abiding citizen. Semua masih lagi orang kata apa, kekal berada di rumah sama-sama dengan keluarga. Jadi macam saya sendiri pagi-pagi tadi dah bangun, dah lepas subuh. Lepas subuh tu kita dah siapkan sarapan. Lepas siapkan sarapan tu sempatlah saya kemas rumah sikit. Hari ni sesi bergotong royong basuh langsir. Basuh langsir dan lap cermin. Itu aktiviti saya pagi tadi. Jadi ni tak habis pun lagi tu. Kejap lagi kita sambung balik. Kita berehat kejap sambil-sambil kita bersembang-sembang dalam kelas online ni. Okay, kejap lagi kita sambung balik lah. Alright. So, tengok dalam buku saya tu, dalam bab 1, muka surat 7 tadi tu. Okay. Status yang kedua, apa yang kita perlu faham tentang hartanah yang kita nak jualkan tadi tu adalah geran individu atau hak milik individu ataupun hak milik stratanya telah dikeluarkan oleh pejabat tanah ataupun belum. Okay. Ini saya dah sentuh sikit semalam. Dalam pengenalan, bab pengenalan tu saya dah sentuh sikit semalam. So, sebagai tuan rumah, sebagai tuan tanah, kita perlu kenal pasti status sama ada geran individu ataupun kita panggil geran strata tu. Kalau misalnya kata rumah yang berstatus apartment ataupun flat, kondominium yang high rise ni kebanyakannya adalah berstatus hak miliknya kita panggil strata lah. Tapi sekarang ni jangan terkejut kalau misal kata tuan-tuan perempuan tengok rumah teres, rumah semidi, rumah banglo pun ada yang berstatus geran strata. Kenapa boleh jadi macam ni? Sebab masa pemaju mula-mula nak bangunkan projek perumahan tersebut, pemaju telah memohon kepada pejabat tanah untuk memecahkan lot-lot di dalam perumahan ataupun dalam projek perumahan tersebut mengikut geran strata. Ini memang di sekarang ni di Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur, badan-badan besar lah biasanya. Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuala Pinang. Kebanyakannya dah pemaju dah buat style rumah walaupun landed strata dikeluarkan untuk setiap unit yang ada tu. Dan benda ni tak menjadi satu perkara yang pelik lah. Okay. Kalau ikut contoh sekarang ni macam kat kawasan Kota Damansara, macam kat kawasan Bangi pun ada. So ada kawasan-kawasan yang mana bila geran individunya dikeluarkan, memang pemaju sengaja mohon untuk rumah berstatus landed, sama ada dia rumah teres, sama ada dia rumah semidi ataupun banglo, dia memang dikeluarkan geran strata. Okay, especially untuk hartanah yang ada dipanggil gated and guarded community. Yang mana dia dah buat gated and guarded community tu, dan pemaju tu sengaja buat permohonan untuk geran setiap unit tu dikeluarkan atas geran strata. Okay, ini biasa, biasa. Bukannya perkara yang luar biasa, dan sekarang ni memang dah banyak dah pemaju-pemaju yang buat macam tu. Okay. Jadi kita kena sebagai owner kita kena pastikan kita kena pastikan sama ada geran individu dah dikeluarkan ataupun belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. So macam mana kita nak check? Macam mana kita nak check geran individu ni dah dikeluarkan oleh pejabat tanah ataupun belum? Okay, pertama, kebiasaannya bila pemaju dah dapatkan geran individu daripada pejabat tanah, pemaju akan memaklumkan kepada setiap unit owner untuk menandatangani borang pindah milik ataupun borang MOT. Okay. Jadi kita kena check balik. Check balik surat yang dikeluarkan ataupun notis yang telah dikeluarkan oleh pemaju. Yang memang pemaju ni bila dia dah dapatkan geran original ataupun geran individu untuk setiap unit rumah yang ada dalam projek perumahan tersebut, dia akan memaklumkan kepada setiap unit owner untuk menandatangani dokumen pindah milik. Ini yang kita panggil bahasa yang kita selalu dengar, perfection of transfer. Jadi kalau misal kata tuan-tuan perempuan dah terima surat, dah terima notis daripada pemaju tapi masih lagi belum buat perfection of transfer tersebut, dikuatiri geran yang tuan-tuan perempuan ada untuk unit tuan-tuan perempuan tu masih lagi
di bawah ataupun diletakkan atas nama pemaju. Jadi kena hati-hati. Kalau misal kata pemaju dah keluarkan notis, jangan delay, jangan dilambat-lambatkan, teruslah buat perfection of transfer untuk tukar nama daripada nama pemaju kepada nama tuan-tuan perempuan. Itu saranan dan syur daripada saya lah. Okey. Okey, siapa lagi dah masuk ni? Okey, okey, Rohani pun dah masuk. Alhamdulillah. Zul Hairul pun dah masuk. Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zul. Okey. Terima kasih siapa yang dah join ni. Siapa-siapa yang dah join ni tolong sharekan bagi ramai lagi kawan-kawan kita yang join supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada apa yang saya cuba nak kongsikan pada hari inilah. Okey. Okey, jadi yang perkara kedua tadi pastikan geran individunya dah keluar ataupun belum. Kalau misal kata gerannya dah keluar, kena check status geran tu masih lagi atas nama pemaju ataupun dah bertukar kepada nama tuan-tuan perempuan sebagai unit owner. Kalau belum bertukar kepada nama tuan-tuan perempuan sebagai unit owner, okey, saya minta tuan-tuan perempuan flashback balik, tengok apa yang saya terangkan semalam. Okey, tentang proses apa yang kita panggil direct transfer ataupun double transfer. Semalam saya dah kupas tentang isu tu lah. Okey, so nanti kalau ada masa kita akan recap balik apa proses untuk direct transfer, apa proses untuk double transfer tadi. Okey, jadi kenal pasti sama ada geran yang dah dikeluarkan tu dah berpindah milik daripada nama pemaju kepada nama tuan-tuan perempuan ataupun geran tu dah dikeluarkan tapi masih lagi atas nama pemaju. Okey. Yang kedua, kalau sekiranya geran tu belum lagi dikeluarkan, geran tu masih lagi dalam proses untuk dikeluarkan daripada pejabat tanah, makanya unit-unit tuan-tuan yang tuan-tuan pegang sekarang ni tu masih lagi di bawah status hak milik induk ataupun yang kita panggil master title. Jadi kalau misal kata statusnya masih lagi master title pun sama, saya dah cerita dah semalam dalam bab pengenalan tu macam mana proses untuk pindah milik tu dilakukan. Okay, so perbezaannya bila dah ada geran individu, kita akan gunakan borang pindah milik 14A. Okay, kalau misal kata masih lagi pakai geran induk ataupun master title, kita boleh buat pindah milik tapi kita gunakan deed of assignment ataupun surat ikatan serah hak. Okay, recap balik, boleh tengok balik video semalam. Alright, itu perkara yang kedua. Okay, perkara yang ketiga, terdapat apa-apa sekatan kepentingan ke atas hartanah tersebut. Sekatan kepentingan selalunya wujud untuk hartanah jenis leasehold yang mana di dalam geran tersebut ada dinyatakan tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Okey, so maknanya tuan-tuan perempuan perlu cek. Kalau misal kata dah ada geran individu untuk unit yang tuan-tuan perempuan nak jual tadi tu, sila periksa di bahagian muka surat hadapan, di bahagian bawah geran tu, biasanya ada tertera apa yang dipanggil sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan. Okay. So tengok dekat bahagian bawah tu, dalam buku saya ni pun saya dah tunjukkan contoh. Kalau boleh flip over kat bahagian belakang tu, sekejap saya tunjuk contoh geran yang ada sekatan kepentingan. Muka surat berapa okey. Okay, contoh geran tu dalam e-book saya tu di yang ni. Jenis hartanah geran induk, leasehold. Okay, so kalau tengok dekat page 35. Okay, buku saya tu ada dua version. Satu version yang first release. First release tu sebelum kalau tak silap saya sebelum 15 bulan Februari. Jadi siapa yang ada buku yang dapat melalui email sebelum 15 Februari tu, muka surat dia muka surat 35. Okay, so bahagian ni jenis hartanah geran individu. Jenis hartanah geran induk leasehold. Okay, so bila tengok dekat bahagian leasehold tu, dekat bahagian belakang tu, okay, muka surat belakang tu dia ada tulis sekatan kepentingan. Nampak tak? Sekatan kepentingan. Okay. So dia ada tulis kat situ lah, tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai setelah mendapat
tanah ini boleh dipindah milik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran pihak berkuasa negeri. Maknanya kita kena dapatkan konsen dulu daripada pejabat tanah, barulah kita boleh buat urusan pindah milik tu. Okey? Okey. Faham ke faham? Faham ke faham? Ada apa pertanyaan yang nak ditanyakan? Okey, silakan Jangan tunggu sampai saya dah habis nanti baru nak tanya So bila-bila SN1 rasa nak tanya tu, silakan teruskan. Okey. So bila ada sekatan kepentingan di dalam geran tersebut, tuan-tuan perlu faham bahawa nak buat urusan pindah milik tu perlu mendapat kebenaran ataupun konsen daripada pihak berkuasa negeri, ataupun pejabat tanah lah. So pejabat tanah tu pejabat tanah yang mana? Pejabat tanah tu bergantung kepada negeri masing-masing. Kalau misalkan geran tu ada di Negeri Selangor, janganlah pula buat permohonan konsen tu di Negeri Sembilan. Kalau buat di Negeri Sembilan, memang kena tolak lah kan. Jadi kita kena buat permohonan tu di negeri yang tanah tu terletak. Dan kalau misal kata geran tu, yang pasal geran ni saya rasa saya tak payah nak ulas panjang lah. Dia ada geran yang mana didaftarkan di Pejabat Tanah dan Daerah ataupun PTD. Ada juga geran yang didaftarkan di Pejabat Tanah dan Galian ataupun PTG. Jadi dua-dua status ni berbeza. Kalau kita nak buat permohonan untuk consent to transfer, nak buat permohonan untuk kebenaran pindah milik, kita perlu pastikan pejabat tanah mana yang kita perlu berurusan. Jangan semua main belasah hantar kat PTG saja. Bukan semua consent boleh didaftarkan ataupun boleh dimohon di Pejabat Tanah dan Galian negeri tersebut. Dia kena tengok status gerannya macam mana. Nanti saya akan kupas lebih lanjut bila masuk topik tu nantilah. Jadi sekarang ni kita cerita pasal status sebelum nak jual rumah. Kita kena fahamkan dulu. Yang kita nak kupas hari ni satu persatu adalah macam mana keadaan ataupun status hartanah tu sebelum tuan-tuan perempuan boleh jual. Kita kena fahamkan dulu statusnya. Right, kita tengok siapa yang dah masuk. Puan Dalila Razi dah masuk. Terima kasih. Tuan Faizal pun dah masuk. SR Faizal dah masuk. Terima kasih. So siapa-siapa yang dah join program live kelas online saya pada pagi ni, boleh tolong sharekan lah kepada rakan-rakan tuan-tuan perempuan semua, supaya lebih ramai lagi yang boleh join sambil-sambil kita duduk kat rumah tu tak ada buat apa-apa. Marilah kita belajar sama-sama. At least kurang-kurangnya dapatlah sedikit sebanyak ilmu yang kita nak cuba kongsikan pada anda semua pada pagi ni lah. Alright. So bila ada sekatan kepentingan tanah tak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai itu, mestilah mendapat kebenaran dulu daripada pejabat tanah. Saya nak kupas sikit tentang isu ni. Jangan salah faham hanya geran berstatus leasehold sahaja yang ada sekatan kepentingan. Tak semestinya. Tak semestinya. Ada yang tanya dengan saya, Tuan, geran berstatus leasehold sahaja ke yang ada sekatan kepentingan ni? Jawapannya tidak. Geran berstatus freehold pun kadang-kadang ada sekatan kepentingan. Sebagai contoh, kalau di Negeri Sembilan, kalau tuan-tuan perempuan tengok, Negeri Sembilan di kawasan Bandar Enstek sebagai contoh. Geran di Bandar Enstek, dia memang freehold, statusnya memang freehold, tapi bila nak buat pindah milik ataupun gadaian, dia perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri terlebih dahulu. Sebab apa? Di dalam geran tersebut ada dinyatakan sekatan kepentingan yang mana segala urusan nak buat kena dapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Itu geran berstatus freehold. So no such thing as freehold memang tak ada sekatan. No. Kena check dulu. Kalau tak pasti, buatlah carian dulu. Buat land search. Pastikan terlebih dahulu sama ada geran tu ada sekatan kepentingan ataupun tiada. So bila ada sekatan kepentingan, tak boleh tidak kita kena dapatkan konsen daripada pejabat tanah. Itu yang ketiga. Yang keempat, hartanah tersebut masih dicagarkan kepada bank atau institusi kewangan jika pinjamannya masih ada. Kita sebagai owner perlu pastikanlah. Kita perlu pastikan sama ada rumah yang kita nak jual tadi tu, status pinjaman loan kita masih lagi wujud ataupun tidak. Jadi bila kita masih lagi membayar loan ataupun servis lagi kita punya installment dengan pihak bank, sebaik-baiknya kita kena pastikan berapa jumlah tunggakan ataupun berapa jumlah
bayaran yang perlu dibayar kepada pihak bank ataupun institusi kewangan yang kita pinjam tadi. Okay. Bayaran ni yang kita sebutkan sebagai redemption statement ataupun redemption sum. Okay. Jadi kita perlu pastikan berapa tunggakan ataupun berapa bayaran tebus hutang yang kita perlu bayar kepada pihak bank terlebih dahulu sebelum kita decide untuk jual rumah kita. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau misal kata tuan-tuan perempuan masih lagi hutang dengan bank dan tuan-tuan perempuan tidak mengenal pasti ataupun tak sure berapa tunggakan ataupun berapa bayaran tebus hutang yang tuan-tuan perempuan nak bayarkan nanti, agak sukar untuk tuan-tuan perempuan letakkan harga jualan rumah tersebut. Jadi sebaik-baiknya cek dengan pihak bank. Sekarang ni tak susah nak cek dengan pihak bank. Kita boleh buat online checking pun. Kalau kita ada contohlah macam Maybank to you ke, kita ada CIMB online ke kan. So mana-mana hutang yang kita buat dengan bank mana-mana sekalipun, kalau kita ada online banking, kita boleh buat secara online saja. Kita boleh check. Jadi kita boleh dapat rough estimation berapa sebenarnya hutang kita yang masih perlu kita bayar kepada pihak bank. Kita kena pastikan dulu jumlah hutang tu berapa. So bila kita dah pastikan jumlah hutang tu berapa, barulah mudah untuk kita tentukan berapa harga yang kita nak jual untuk rumah tersebut. Ada yang tanya saya, tuan, bukan ke nak jual rumah kena pastikan market value-nya dulu? Betul, memang betul. Market value kita kena pastikan dulu. Dan dalam masa yang sama pun kita kena pastikan juga berapa baki hutang kita perlu selesaikan dengan pihak bank. Sebab apa? Sebab dekat situlah isu kat mana yang kita perlu gambarkan kalau sekiranya kita terpaksa letakkan harga rumah kita lebih rendah daripada market value. Contoh, katalah sekarang ni tuan-tuan perempuan ada sebuah rumah yang nak dijual. Tuan-tuan perempuan dah check dah rumah tu market value-nya 300,000. 300,000 adalah market value-nya. So macam mana tuan-tuan perempuan nak tentukan harga paras yang paling bawah? Harga paras yang paling bawah, kalau misalnya kata tuan perempuan tak dapat nak jual dengan harga market value 300,000 tersebut, harga berapa yang tuan perempuan perlu ambil sebagai harga dasarnya? Sebab tu nak kena tentukan berapa nilai market value dan juga berapa baki hutang yang tinggal dengan pihak bank. Tak apa, nanti kita akan kupas isu tu selepas ni. Topik hari ni kita tak sampai topik tu lagi. Kita baru sampai ke topik nak kenal pasti status rumah tu dulu. Cuma saya kupas benda tu bagi tuan-tuan perempuan faham lah. Perlu dapatkan penyata tebus hutang ataupun redemption statement daripada pihak bank lah. Alright. Kita tengok dulu soalan. Saya nampak ada Tuan Hamizi Hamdan pun dah join. Terima kasih. Tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain. Tuan Syarizan ada tanya soalan ni. Syarizan daripada RLT. Saya ada satu soalan. Pernah attend satu kes hartanah freehold dan owner dia Melayu. Ada sekatan di dalam geran tapi tak boleh dijual kepada buyer non-Malay. Boleh tak tuan bagi penjelasan? Ramai non-Malay nak beli tak berjaya. Macam yang saya beritahu hari tu. Dan kejap je tadi saya dah beritahu, kalau freehold, sekiranya ada sekatan di dalam geran, mesti mendapatkan kebenaran ataupun konsen daripada pejabat tanah terlebih dahulu. Kalau dalam kes ni bumi buyer, bumi seller jual kepada bumi buyer, insya-Allah tak ada masalah lah, konsen tu boleh lepas. Tapi macam Tuan Syarizan tanya ni, bumi seller nak jual kepada non-bumi punya buyer. Jadi kat situ ada masalah sebab konsen dia tak lepas kan. So dalam kes-kes macam ni sebenarnya, kalau di negeri Selangor lah, saya tak pasti di negeri lain macam mana. Jadi kalau di negeri Selangor, biasanya permohonan untuk kita dapatkan konsen pindah milik tu perlu submit ataupun perlu dihantar ke pejabat tanah, perlu difailkan ke pejabat tanah beserta dengan untuk support ataupun nak menyokong permohonan tersebut. Yang Tuan Syarizan ni boleh cerita tak kat mana tanah tu? Yang kata nak jual tak boleh jual pada non-Malay tu kan? So nanti saya cuba tengokkan macam mana dia punya ni. Tapi itulah macam di negeri Selangor ni, permohonan untuk dapatkan konsen, kalau misal kata property tu nak dijual kepada non-bumi, seller bumi nak jual kepada non-bumi, kita perlu lampirkan dokumen sokongan untuk memohon konsen ataupun memohon kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah.
Okey, apa dokumen sokongan yang perlu ada? Dokumen sokongan yang perlu ada adalah yang pertama, alasan kenapa nak jual kepada nan bumi tadi tu. Okey, contoh katalah sekarang ni penjual tu terpaksa berpindah disebabkan dia kena transfer. Dia kena transfer dan telah mengiklankan hartanah tersebut di mana-mana pengiklanan. Contoh diiklankan dalam surat khabar, diiklankan dalam media sosial, diiklankan dalam online, diiklankan secara menggantung banner dan banting. Sekurang-kurangnya paling-paling tidak pun bagi saya lah kena letakkan kat situ sekurang-kurangnya tempoh pengiklanan tu nak lagi bagus setahun ke atas. Nak lagi bagus setahun ke atas. Kalau bawah daripada setahun, mungkin pejabat tanah rasa pengiklanan tu tak cukup lama. Dan mungkin dia tak boleh lagi nak dapat menarik perhatian bakal-bakal pembeli Bumiputera ataupun bakal-bakal pembeli yang Melayu lah. Jadi kalau tanya saya dalam kes-kes saya yang terdahulu sebelum ni, apa yang kita buat bila nak memohon konsen tu perlu lampirkan dokumen sokongan. Yang saya maksudkan dokumen sokongan tadi tu, kalau pengiklanan tu kita dah buat selama tempoh setahun ke atas, sekurang-kurangnya kita kena printkan. Printkan pengiklanan tu dan kita kena lampirkan. Contoh katalah pengiklanan tu kita buat di mudah.my ataupun di iProperty, ataupun kita dah letakkan dalam surat khabar, dan kita dah gantung banner dan banting di kat kawasan sekitar rumah tersebut. Kita ambil gambar, kita akan printkan gambar-gambar tersebut dan kita akan lampirkan dokumen gambar tadi tu sebagai sokongan untuk permohonan konsen tu dibuat di pejabat tanah lah. Berserta dengan surat rayuan daripada penjual tu sendirilah. So penjual perlu buat satu surat yang biasanya kalau dalam kes-kes macam ni peguam akan bantulah. Peguam akan bantu penjual tu untuk prepare satu surat kepada pejabat tanah yang mengesahkan bahawa penjual ni terpaksa jual rumah tu dengan kadar segera kerana terpaksa berpindah ke tempat lain kerana dapat kerja di tempat lain, ataupun mungkin alasan dia yang dia dah cuba nak jualkan tanah tu kepada bumi buyer dalam tempoh setahun, tapi tak ada juga bumi buyer yang sanggup membeli rumah tersebut. Dan pengiklanan tu pun dah dibuat, ada contoh ataupun ada bukti mengesahkan yang pengiklanan tu dah dibuat, dan kita lampirkan sekali permohonan tu bersama dengan surat rayuan tadi dan bukti-bukti yang mengesahkan bahawa permohonan permohonan tu bukan permohonan yang sengaja dibuat siapa ni suka-suka macam tu lah. Maknanya ada supporting dokumen dan juga supporting reason, alasan yang kukuh untuk membuat permohonan konsen tadi. Okay? Jadi macam yang Tuan Sadilan tanya tu, mungkin saya boleh syorkan dalam kes macam ni, kalau tak berjaya kali pertama tu, cuba buat rayuan. Minta peguam yang mengendalikan urusan konsen tadi tu untuk refile balik ataupun buat rayuan semula kepada pejabat tanah berserta dengan dokumen-dokumen sokongan yang berkenaan lah. Okay? So sekurang-kurangnya pejabat tanah boleh reconsider balik, tengok keadaan tu macam mana lah. Okay? Itu untuk status tanah yang berstatus freehold ataupun leasehold yang ada sekatan kepentingan. Okay? Jadi sekarang ni memang susah bila kita nak cari buyer. Kebanyakan buyer mungkin lah, kalau ada pun buyer-buyer bumi dia mungkin tak dapat nak meet expectation penjual tu. Harga yang ditawarkan tu terlalu rendah. Dan kalau ada non bumi buyer pula, masalah pasal konsen ni, nak submit konsen tu sangkut kat pejabat tanah kan. Jadi kita cubalah dalam keadaan sekarang ni, saya rasa pejabat tanah pun boleh consider boleh consider untuk memberi kebenaran menjual kepada bukan Bumiputera disebabkan keadaan ekonomi yang agak sukar lah sekarang ni kan. Jadi kita tunjukkanlah alasan-alasan yang kukuh kenapa kita perlu jual rumah tu dalam keadaan segera dan kenapa terpaksa juga jual kepada bukan Bumiputera. Dengan alasan-alasan yang kukuh tadi tu, kita dah tunjukkan pengiklanan kita dah buat lama dan sebagainya. InsyaAllah pejabat tanah akan consider lah boleh bagi kebenaran untuk pindah milik tu dibuat. Alright. Okey, Cikgu Jamrus pun dah join. Okay? Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Okay. Linda Osman Property. Okey, terima kasih Linda. Okey, so siapa-siapa yang dah join ni, kita dah sekat jalan dah sebenarnya. Tak apa, masih banyak lagi benda yang kita boleh belajar.
Jadi siapa-siapa yang nak join tu, tolong kongsikanlah video ni kepada kawan-kawan anda supaya lebih ramai lagi yang boleh join sesi live kita pada pagi ni lah. Alright. Yang kelima, kita perlu kenal pasti sama ada terdapat tunggakan bayaran cukai tanah, cukai pintu, maintenance charges dan bil utility ke atas hartanah tersebut. Ni pun penting. Kebanyakan owner-owner rumah, especially owner rumah yang tidak tinggal di rumah yang dia nak jual tu, selama ni dia beli rumah tu, dibiarkan je rumah tu kosong. Ataupun selama ni dia beli rumah tu, dia buat investment, dia bagi orang sewa rumah tu, kan? Dan dia tak pernah lagi duduk rumah tu daripada mula-mula dia beli sampailah dia nak jual ni. Jadi owner-owner rumah macam ni biasanya dia terlepas pandang ataupun dia ambil mudah. Cukai pintunya tak pernah berbayar, cukai tanahnya tak pernah berbayar, bil utility dia duk mengharapkan tenant yang menyewa rumah dia tu bayar, tapi sebenarnya tenant tu pun duduk tak bayar-bayar bil utility tu. Jadi bila nak jual perkara ni, dia perlu ambil tahu, dia perlu dapatkan salinan bil-bil terkini. Bil-bil terkini berkenaan dengan rumah yang dia nak jual. Tak mustahil kalau misalnya kata anda sebagai seorang perunding hartanah, sebagai seorang rent, bila anda dapat satu listing ni, anda check dengan vendor tu tak pernah tahu langsung cukai tanahnya berapa, cukai pintunya berapa, dia tak pernah ambil tahu langsung. Sebab apa? Alasan dia kata, saya tak pernah duduk rumah ni saya beli daripada dulu lagi, saya beli tahun 2010 sampai sekarang saya tak pernah duduk, jadi saya buat tak tahu je cukai pintunya ke apa ke. Bila tanya memang dia kata saya tak tahu. Jadi dalam perkara-perkara macam ni, kita kena ingatkan balik sebagai seorang perunding hartanah, kita kena ingatkan balik kepada penjual, tuan, sebagai penjual sebenarnya tuan perlu pastikan tidak ada apa-apa tunggakan ke atas bil-bil utility, ke atas cukai-cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas rumah tersebut lah. Jadi misal katalah tuan rumah ni tak pernah bayar, jadi biasanya lah sebagai rent ni, saya nasihatkan tuan-tuan perempuan bantulah penjual tadi tu untuk bantu dia check, periksa di pejabat-pejabat yang berkenaan lah. Kalau misal kata di pejabat tanah tu ada nombor gerannya, kita dah boleh print out cukai tanah. Untuk yang majlis perbandaran cukai pintu tu pun, kalau misal kata ada alamat rumah, kita boleh print out dia punya cukai pintu ataupun cukai harta dia. Macam bil utility ni, bil utility ni biasanya kita tengoklah dekat dalam peti surat. Kalau dia dah lama kosongkan rumah tu, peti surat dia tu mesti penuh. Macam-macam surat ada dalam tu. Silap-silap bilang cicak pun ada dalam tu kan. So dapatkan semua salinan-salinan bil tu, bantulah owner tu tadi. Ambilkan dokumen-dokumen tu semua dalam postbox rumah tersebut, bawa lah pergi jumpa owner tu, tunjukkan pada dia, tuan, bila tuan nak jual rumah ni, tuan kena pastikan semua bil-bil yang ada ni kena bayar dulu. Cukai pintunya, cukai tanahnya, bil TNB, bil Syabas, Indah Water, semua tu tuan kena bayar dulu. Bila dah bayar semua ni, barulah kita boleh teruskan dengan urusan jual beli rumah tuan ni. So kena pastikan penjual settlekan dulu benda tu. Kalau tidak, beritahu dengan penjual tu, kalau misal kata tuan nak bayar benda ni tak ada duit, so anda sebagai penjual, katalah anda nak jual rumah ni segera, dalam masa yang sama anda dah terdesak lah, duit kat dalam bank pun dah tak banyak, lagi pula nak kena bayar maintenance, nak kena bayar cukai apa semua ni, tengok maintenance beribu-ribu pula tu, cukai tanah pun tak pernah bayar, dah beratus-ratus, cukai pintu lagi lah. So bila tak ada duit nak settlekan benda ni, ada satu cara tuan-tuan perempuan boleh buat, iaitu dengan mengamanahkan peguam yang mengendalikan urusan jual beli tu. Tapi yang ni sekiranya dah ada pembeli, baru boleh buat urusan tu. Kalau tak ada pembeli, maknanya mereputlah, tunggulah sampai dah ada pembeli dulu, barulah boleh settlekan urusan tu. Maksud saya urusan tu adalah boleh mengamanahkan peguam menggunakan duit deposit. Duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli rumah tuan-tuan tu tadi, untuk digunakan membayar segala tunggakan yang ada ke atas rumah tersebut. Ini dibolehkan. Jadi maknanya dalam urusan ni, bila kita nak buat S&P, biasanya lawyer akan minta salinan-salinan cukai pintu, cukai tanah, bil maintenance, bil api, bil air, Indah Water, semua tu lawyer akan minta dulu.
Kalau lawyer nampak ada tunggakan di situ, makanya lawyer akan beritahu dengan penjual, tuan, tak boleh tidak, kita kena gunakan duit deposit yang dah dibayar oleh pembeli ni tadi untuk menyelesaikan segala tunggakan yang ada ke atas rumah ni. Kalau tidak, urusan jual beli ni tak boleh diteruskan. Okay, so itu kena faham. Penjual-penjual kat sini kena akur dengan langkah ataupun dengan prosedur tersebut. Kena faham kat situ lah. Alright. Tu nombor 5. Nombor 6. Sama ada hartanah tersebut sedang disewakan atau anda tinggal sendiri di dalamnya. Okey, jika disewakan, pastikan ada salinan perjanjian sewaan yang telah dimeterai. Okey, ini kalau rumah tu dah disewakan. Okey. Kalau kata tadi, anda sebagai penjual rumah, anda sewakan rumah tu kepada penyewa, anda kena bagi satu salinan perjanjian sewaan yang anda dah buat dengan tenant tu tadi kepada peguam. Ataupun kalau katalah dalam urusan ni baru nak cari buyer, anda kena pastikan salinan tenancy agreement tu ada di tangan anda. Buatlah satu salinan photostat, bagilah satu salinan tu kepada ejen, kepada perunding hartanah tu, kalau anda engage dengan perunding hartanah lah. Okay. Kalau misal kata tak engage dengan perunding hartanah, okay, tak apa, pastikan ada salinan tu di photostat dan disimpan lah. Okay. Sebab apa saya minta anda buat macam tu? Sebab kalau katalah ada buyer yang nak beli, dalam masa yang sama buyer tu dia cakap, okay, saya beli rumah ni, saya nak duduk rumah ni. Okay, saya nak duduk rumah ni. Dalam tempoh tertentu, urusan jual beli tu kena dimuktamadkan. Dan anda sebagai owner kena pastikan yang anda dah notiskan, anda dah notiskan penyewa tu untuk penyewa tu keluar daripada rumah tersebut. Okay. Sebab tu saya cakap, dalam mana-mana perjanjian tenancy ataupun perjanjian sewaan, kena pastikan ada salinan perjanjian tu, sebab kita kena tentukan tempoh notis yang perlu diberikan kepada tenant tu tadi. Faham tak? Okay. So maknanya kalau kita nak jual, tempoh dalam perjanjian sewaan tu, tempoh notis yang perlu diberikan kepada penyewa adalah 1 bulan notis. 1 bulan notis. So maknanya kalau sekarang ni dah, okay, buyer pun dah sign perjanjian jual beli, okay, buyer pun dah sign loan agreement dengan bank dia, dan dalam masa yang sama urusan untuk dia panggil release duit loan tu tengah berjalan daripada bank buyer kepada penjual. Okay. So anda boleh estimate sebenarnya nak kena hantar serah notis kepada penyewa rumah anda tu dalam tempoh sebulan sebelum dia kena keluar lah. Contoh macam sekarang ni bulan 3, anda tengok dalam tenancy agreement tu notis perlu diberikan dalam tempoh sebulan. Okay? So maknanya sekarang ni anda dah perlu keluarkan notis tu, serahkan notis tu kepada penyewa, dan penyewa perlu keluar daripada rumah tu pada bulan April. Bukannya immediately hari ni nak suruh dia keluar, hari ni juga bagi notis, hari ni juga minta diserahkan kunci. Tak boleh macam tu. Kena berpandukan kepada tenancy agreement yang tuan-tuan perempuan dah tanda tangan dengan tenant ataupun dengan penyewa tu tadi. Okay, faham Right. Ada apa-apa soalan ke? Ni Sahrizan ni senyap ya. Tadi saya dah jawab soalan tu, agak-agak faham ke tak faham? Kalau tak faham, boleh tanya balik Okay. So berkenaan dengan sewaan ni, kalau katalah anda buat perjanjian anda tak buat perjanjian sewaan dengan tenant tu, okey, anda sewa mulut aja, orang tu selama ni bayar okey, anda pun tak kisah, jenis tak kisah, orang tu bayar anda, as long as dia bayar, anda pun macam tak bayar nak susah-susah nak buat notis. Okey. So kalau berlaku keadaan macam tu, berapa lama kadar ataupun tempoh notis yang perlu anda serahkan? Okey, kalau tanya saya, sekurang-kurangnya notis yang perlu anda serahkan adalah 1 bulan juga. Jadi kalau misal kata yang ada agreement, tengok dalam agreement tu. Mungkin agreement anda sebutkan tempoh untuk anda serahkan notis tu 14 hari. Jadi tempoh 14 hari tu berpandukan kepada agreement tu dah sufficient lah, dah cukup lah. Okay, kalau misal kata tak ada agreement antara anda dengan penyewa tu, jadi saya syorkan tempoh yang anda perlu berikan notis kepada penyewa anda adalah 1 bulan notis. So kena tengok dalam sewaan yang dah dibuat tu, ada agreement, maknanya tengok pada agreement tu. Kalau tak ada agreement, sekurang-kurangnya kena bagi 1 bulan notis kepada penyewa anda. Okay, alright. So apa lagi berkenaan sewaan ni? Okay, sewaan ni pun penting sebab bila anda nak serahkan balik deposit kepada penyewa anda tu, anda kena pastikan yang penyewa tu comply ataupun mematuhi
apa-apa yang terkandung di dalam perjanjian sewaan. Okey, maksud saya tu dia kena bayarlah sewa tu promptly, tak pernah ada tunggakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kena bayarlah pula maintenance ataupun cukai maintenance ataupun bill utility. Kalau dalam agreement tu kata dia kena bayar maintenance kepada JMB, maknanya dia kena pastikan maintenance tu dibayar lah. Dan bill utility kepada TNB ke, kepada Syabas ke, kepada Indah Water ni, dia kena bayar lah, kena pastikan semua tu dibayar. Okay, jadi bila dah bayar semua tu, anda boleh minta salinan bil yang terakhir ataupun yang terkini tu untuk dia tunjukkan kepada anda sebelum anda boleh serahkan baki deposit yang anda pegang tu kepada dia, dan dia kena serahkan kunci rumah tu kepada anda lah. Okay, alright. Okay, itulah antara perkara-perkara penting dalam bab 1 sebelum jual rumah. Okay, so ini yang saya kongsikan untuk hari ini. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral, kita akan jumpa lagi esok untuk membincangkan topik langkah pertama, kenal pasti nilai pasaran hartanah. Okey, so ini yang kita akan discuss topik ni esok lah. Okey, macam mana cara anda nak kenal pasti sebagai penjual, berapa nilai hartanah yang anda boleh letakkan ataupun yang anda boleh jualkan. Okey, nak kenal pasti harga rumah tu berapa. Jadi esok kita akan kupas topik tersebut lah. Okey. Alright, so ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas online kita pada hari ini? So saya harapkan anda semua fahamlah dengan penerangan yang saya kupas sikit sebanyak tadi tu. Okey, dan please tinggal kat rumah aja, jangan bergerak ke mana-mana. Hari ni kita tak solat Jumaat, kita solat berjemaah bersama keluarga untuk solat Zuhur je lah di rumah. Jangan pula lepas ni ada fatwa baru keluar anda seorang-seorang pergi sembahyang Jumaat pula kan. Memang tak dibuat di orang lah. Masjid-masjid semua dah diarahkan untuk ditutup. Okey, jadi kita sama-samalah orang kata apa, bersabar, banyakkan bersyukur, banyakkan beristighfar, banyakkan bermuhasabah diri dalam tempoh orang kata apa, pergerakan terkawal ni, pergerakan yang restricted movement ni. Okey. Jadi kita sama-samalah mendoakanlah supaya Malaysia terus berada di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tanya soalan Salam coach, macam mana pula kes kalau penyewa tak bayar sewa selama 3 bulan tapi tak dapat dihubungi, barang rumahnya penuh nak keluarkan barang. Okey. Kalau kes-kes yang macam tu, kalau penyewa tu dah cabut lari. Okey, ni saya assume lah yang saya jangkakan yang Cik Zul tanya ni. Penyewa rumah tu dah dikeluarkan atau dah mengeluarkan dirinya sendiri. Dia dah hilang dari situ tapi barang-barang ni masih lagi ada kat rumah tu. Betul tak? Betul tak Cik Zul? Ke macam mana situation dia? Saya assume macam tu lah yang Cik Zul tanya ni. Sebabnya kalau barang dalam rumah tu masih ada lagi tapi orangnya dah keluar, okey, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu menghantar notis, menghantar notis ke alamat terakhir penyewa yang kita ketahui. Sebagai contoh, katalah masa kita nak buat tenancy agreement dengan penyewa tu, dalam tenancy agreement tu ada alamat terakhir ataupun mengikut IC penyewa tersebut. Jadi kita hantarlah notis kepada penyewa tersebut kepada alamat terakhirnya. Cik Zul kata betul. So maknanya sekarang ni penyewa tu dah hilang, barang-barang dia je yang tinggal kat situ. So kita hantar notis kepada penyewa tersebut dan minta penyewa tersebut keluarkan barang-barang dia. Dan dalam notis tu kita perlu bagi tempoh lah. Katalah tempoh yang kita tetapkan kat situ, tempohnya adalah sila keluarkan barang-barang daripada rumah ini dalam tempoh 14 hari daripada tarikh notis ini. Sekiranya anda gagal mengeluarkan barang tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, landlord ataupun tuan rumah berhak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas anda. So maknanya landlord tu sebagai tuan rumah dia boleh keluarkan notis tu, hantarlah ke alamat rumah yang terakhir diketahui. Kalau misal kata dah hantar dalam tempoh 14 hari tu, notis tadi tu bagi saya sufficient enough lah. Tengok pada tenancy agreement tu sendiri, tengok pada terma-terma yang terkandung dalam perjanjian sewaan tu. Macam mana cara penyampaian notis. Biasanya ada dalam tenancy agreement tu, biasanya ada. Ke dalam kes ni tak ada tenancy agreement? Cuba Cik Zul beritahu.
Ada tenancy agreement ke tak ada? Kalau misal kata ada tenancy agreement, tengok balik dalam tenancy agreement tu ada terma-terma yang terkandung dalam tu, macam mana cara kita nak menyampaikan notis kepada penyewa. So kalau misal kata dalam tu biasanya disebutkan, okey, menyampaikan notis kepada penyewa dengan cara, okey, pertama melalui pos berdaftar. Okey, hantar serah kepada penyewa melalui pos berdaftar ke alamat terakhir yang diketahui. Okey, itu biasanya kita akan letak macam tu. Ataupun hantar serah secara apa? Katalah melalui apa tu, serahan tangan. Serahan tangan maknanya hantar terus kepada penyewa tu ke tangan dia lah. Dan dia ada macam-macam option lah dalam tu. Tak ada. Okey. So tak ada tenancy agreement, biasanya kita akan buat langkah yang mana saya sebutkan tadi tu. Okey, itu kita panggil normal practices lah yang kita buat. Kita akan hantar notis ke alamat terakhir yang diketahui. So macam mana cara nak hantar notis? Kita pakai pos berdaftar. Kita pakai pos berdaftar. Kita bagi dia tempoh 14 hari. Kalau misal kata lepas tempoh 14 hari tu masih tiada jawapan daripada dia, jadi kita boleh kata sebab dia dah keluar daripada rumah tu, jadi kita boleh ambil tindakan untuk mengeluarkan barang-barang dia ni. Nak lagi bagus sebenarnya, kalau tanya pendapat saya lah, sekurang-kurangnya kita sediakan satu tempat. Kita sediakan satu tempat di dalam rumah yang sama. Contohlah rumah tu ada 3 bilik. Kita kumpulkan barang-barang yang tenant ni punya tadi tu, kita letakkan di satu bilik. Kita masukkan di satu bilik, dan bilik tu kita tutup dan kuncikan. Itu lebih baik lah. Okay. Kalau tak mampu nak buat macam tu, maknanya tidak boleh tidak. Okay. Undang-undang mengesahkan bahawa kita sebagai tuan punya premis, perlu mendapatkan apa yang dipanggil perintah daripada mahkamah lah, ataupun vacant possession punya order lah, court order. Okay. So kita kena dapatkan vacant possession punya order daripada mahkamah sebelum kita boleh bawa keluar barang-barang tu daripada premis tersebut. Jadi maknanya langkah pertama yang kita kena buat, kalau katalah dalam keadaan sekarang ni kita dah hantar notis kepada dia, dah bagi notis 14 hari kepada dia masih lagi ingkar, dia tak ambil lagi barang-barang dia untuk bawa keluar. Jadi langkah yang sepatutnya yang kita buat adalah kita kena dapatkan perintah mahkamah untuk vacant possession ataupun milikan kosong rumah tersebut. Okay, so kita minta daripada mahkamah untuk dapatkan perintah milikan kosong. Mahkamah dah keluarkan perintah, kita boleh bawa keluar barang tu daripada rumah tersebut. Okey, so kalau katalah sekarang ni mungkin bila kita nak tunggu urusan dapatkan vacant possession apa semua tu lambat, dan dalam masa yang sama mungkinlah kita rasakan bahawa rumah tu kita nak segera sewakan balik, nak masuk rumah tu dengan kadar segera. Jadi saya syorkan barang-barang yang ada tu kita kumpulkan dalam satu tempat. Sebelum nak kumpulkan dalam satu tempat tu, kita ambil gambar dulu. Asingkan tadi tu, kita ambil gambar dulu dan kita masukkan dalam satu bilik dalam rumah yang sama. Okay, kita kunci bilik tu, dan kalau misal kata ada tenant tu datang nak ambil barang-barang dia, kita cakap okey, barang awak ada dalam bilik ni, awak boleh keluarkan barang tu daripada bilik tu sekarang lah. Okay, itu salah satu cara yang macam kita boleh buat lah untuk ada sikap lebih bertanggungjawab ke atas barang-barang kepunyaan orang lain lah. Okay. Tapi dalam masa yang saya sebutkan tadi tu, kalau kita nak dapatkan perintah mahkamah tu, memang lepas kita dah hantar notis tersebut, kita dah boleh buat untuk dapatkan vacant possession tu, kita dah boleh filekan kes tu di mahkamah dan kita minta mahkamah keluarkan perintah untuk membolehkan kita keluarkan barang-barang tu daripada rumah tersebut. So kita kena dapatkan milikan kosong lah rumah tersebut, vacant possession rumah tersebut daripada perintah mahkamah yang dikeluarkan oleh mahkamah sendirilah. Okay. Rumah tu dia buat store simpan barang. Okay, so biasalah macam tu. Kadang-kadang susah bila kita deal dengan tenant ni. Itu yang istilahnya sekarang ni tenant from hell lah kan. Tenant daripada neraka kan, penyewa daripada neraka ni. Dan sekarang ni macam-macam makhluk-makhluk, walaupun lebih dahsyat daripada syaitan mana dia kan. Kadang-kadang tenant-tenant ni bagi sewa rumah jahanam macam-macam lah. Yang ada tu barang dalam rumah tu, kalau kita sewakan furnish, hilang, rosak dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara macam tu biasa berlaku. Jadi ingatan saya kepada semua, bila nak sewa tu buatlah filtering betul-betul, pastikan penyewa-penyewa tu adalah penyewa-penyewa yang berhati mulia lah.
jangan sampai dapat tenden-tenden yang daripada neraka jahanam. Okay, alright. Okay, so tu sajalah perkongsian saya untuk hari ni. Lepas ni saya nak sambung balik kemas rumah. Okay, saya harapkan anda juga sama. Duduk kat rumah, duduk diam-diam, jangan keluar, jangan pergi bersosial dan sebagainya. Patuhilah arahan selama 14 hari ni. Tak lama, 14 hari je pun. Okay, insyaAllah stay at home. Kita buatlah perkara yang bermanfaat bersama dengan keluarga kita. Banyakkan melakukan aktiviti untuk merapatkan ukhuwah sesama kita sekeluarga. Dan kita doakan sesama supaya mereka Malaysia segera berada dalam keadaan aman, semua rakyatnya sihat walafiat, dan terhindar daripada segala wabak penyakit, mara bahaya dan macam-macam lagi lah. Kita doakan sama-sama insyaAllah. Okay, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Okay, so kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Kalau ada terkasar bahasa pun saya minta maaf. Dan saya harapkan kita jumpa lagi di siaran live saya, Kongsi Ilmu, untuk berkongsi tentang buku saya Tips Mudah Jual Beli Hartanah ni, pada esok hari insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, bye-bye.